Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Welcome back to my channel. Bagi korang yang first time singgah ke channel ni, welcome to DR1 Share, di mana korang boleh mempelajari ilmu perubatan, fitness dan health issue secara percuma. Bagi korang yang dah lama follow aku, thank you so much. Thank you so much. Okay korang, untuk kali ini aku just nak discuss sedikit berkenaan dengan perlu tak kita pakai face mask waktu kita sakit. Okey, soalan ni diajukan oleh seorang hamba Allah ni dekat Instagram. Dia kata, kalau kita sakit, perlu tak kita pakai face mask? Kalau kita pakai face mask, kita batuk, contoh kalau kita sakit kan, kita batuk, takkah bakteria tu masuk balik dalam badan kita? Jawapan aku, jom kita tengok balik. Bakteria ke virus ke yang mempunyai mode of transmission, maksudnya kadar penyebaran dia sama ada melalui batuk, iaitu mengeluarkan cecair droplet, ataupun melalui udara airborne. Memang kita wajib, kalau boleh, tolonglah pakai face mask, jaga orang sekeliling. Rasa-rasa ada tak kita batuk depan orang? Tak ada kan? Tidak. Sebab kita batuk tu, kita keluarkan segala bakteria, segala benda yang ada dalam kita punya paru-paru. So benda tu kotor. Itu kalau dari segi logik akal. Dari segi sains, okey, kalau hang sakit, contohlah kan, bila hang sakit, hang ada jangkitan kuman ataupun virus. Okey, mari aku cerita kita punya immune system. Aku sentuh sikit-sikit je. Immune system kita ada dua jenis tau, terbahagi kepada dua. Satu innate immunity, satu lagi adaptive ataupun acquired immunity. Apa benda innate dengan adaptive ni? Apa benda sebenarnya? Once bakteria ataupun virus ataupun parasite ataupun fungus, benda-benda asing yang dari luar tapi dia masuk ceroboh dalam badan kita ni dah ada tentera dah. Tentera ni kita nak lawan supaya virus ataupun bakteria ni tak masuk ataupun tak ceroboh organ-organ darah kita semua dalam badan. Tentera mana yang menjadi frontliner yang mula-mula lawan penceroboh ni? Innate immunity. Ini immunity ni adalah immunity ataupun setara kita yang mula-mula ya kan tempuh benda asing ataupun microorganism. Then follow dengan kita punya adaptive immunity. Maksudnya tentera mula-mula ni akan face to face kita punya musuh, dan lepas hari, lepas minggu, dua tu baru ada kita punya adaptive immunity. Sekarang yang faham kan? Kalau kita tengok yang mana lagi bagus antara innate immunity ataupun adaptive immunity, sebenarnya dua-dua saling perlu antara satu sama lain. Kalau tak, buat apa Allah cipta? Allah cipta something tu mesti for reason. Sesungguhnya mana ada benda tu sia-sia. Innate penting, adaptive pun penting. Mari kita tengok. Innate ni contoh sel, okey, kita punya secara pengetahuan orang biasa, sel darah putih. Kalau dari kacamata seorang doktor, sel darah putih ni banyak. Neutrophil, eosinophil, basophil, okey, mast cell, dan lepas tu apa lagi? Macrophage, dendritic cell, monocyte. Sel-sel yang aku cakap ni adalah innate immunity. Sel untuk adaptive immunity adalah okey, tentera yang hebat lah. Contoh Pascal. Sel ni kita panggil sebagai B cell dengan T cell. Apa beza dua tentera ni? Innate ni dia punya potensi dia lebih rendah nak dibandingkan dengan adaptive immunity. Maksudnya adaptive immunity ni hebat gila-gila lah. Dan kita tengok duration dia. Sebab setiap organism ataupun virus, bakteria yang serang kita, dia ada masa dia duduk dalam badan kita. Kalau dia duduk dalam badan kita lama, contoh sebulan dua, adaptive immunity yang akan ambil alih kita punya immune system. Kalau setakat sehari kan, 2 hari, yang tu selalunya innate immunity yang akan settle. Virus tu akan lawan bakteria. Jom kita balik pada soalan tadi. Perlu tak kita pakai face mask dan kita tengah sakit? Bila kita sakit, kita kehak kan? Tak adalah. Kita batuk, tersedut balik batuk tu, so kotor. Okey, kalau kita fikir secara logik, orang yang sakit bila batuk guna face mask, dia akan sedut udara yang sama. Maksudnya hang batuk kuman, hang sedut kuman, maksudnya makin teruk. Itu kalau common sense. Kalau ikut fakta, hang sakit, hang dah expose diri hang kepada
organism tu. Badan hang dah ada immune system yang terlatih, yang dah ada immune, yang dah ada antibody. Maksudnya dia boleh kekang virus tu daripada merebak, daripada merosakkan organ-organ dalaman yang lain. Maksudnya badan hang dah okey. Bila hang tak pakai, contoh hang tak pakai face mask, hang batuk, hang kenakan dekat orang lain yang sihat. Bila orang yang sihat, dia punya immune system dia biasa je, tak alert. Yalah, contoh macam satu negara ni, negara yang aman damai, tentera dia mestilah relax kan, tapi still alert. Nak dibandingkan dengan negara yang dah cacar mebah, negara yang tengah berperang, tentera dia memang dah ada kat situ. Ini analogi aku nak cakap, kalau hang batuk dekat orang yang sihat, dia punya immune system tu tak alert lagi tau, tak trigger lagi. Berkemungkinan dia akan jadi lebih teruk daripada hang, sebab hang dah ada tentera yang boleh cope. Dia tak ada tentera lagi. Okey, tentera tengah tidur, tiba-tiba ada kuman, dia tak ready lagi untuk terima kuman tu. So boleh faham tak apa yang aku cakap? Make sense kan? Sebab itulah kita kena pakai face mask kalau kita sakit. Lebih-lebih lagi kalau kita sakit, kita kena pakai face mask supaya kita contain virus tu, bakteria tu, supaya dalam badan kita saja, biar dia dalam badan kita saja, tak payah bagi kena orang lain, sebab badan kita boleh jaga. Dan kalau fikir logik sekalipun, kalau doktor nak rawat seorang, lagi senang daripada doktor nak rawat 1000 orang. Yalah, hang seorang sakit senang nak jaga daripada hampir merebak lagi 2-3 ribu orang penuh hospital, lagi cacar merbah. So aku harap menjawab soalan sedikit sebanyak. So hari ni korang faham lah sikit-sikit apa itu immunity kita. Again aku cakap, Allah jadikan sesuatu tu tak sia-sia. Immune system yang dua jenis tu, dua-dua ni saling memerlukan each other. Okay, terima kasih banyak sebab tonton video sampai habis. Macam biasa, stay healthy, be happy. So see you in the next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.